Ulangan balik lah. Hari ni kita akan belajar bab 5, tajuk janjang. Janjang ni terbahagi pada dua, janjang aritmetik dan janjang geometri. So hari ni fokus kita adalah untuk belajar janjang aritmetik lah. Okay. So macam mana kita nak kenal pasti janjang aritmetik? So sebelum ni awak ada belajar tentang jujukan nombor tau. Contohlah awak ada jujukan nombor awak 2, 4, 6, 8. Ini adalah kita panggil jujukan nombor. So untuk kita mengetahui sama ada janjang ini adalah janjang aritmetik atau tidak, awak kena tahu apabila satu jujukan nombor dengan setiap sebutan diperolehi dengan menambahkan satu pemalar kepada sebutan sebelumnya, itu adalah janjang aritmetik. So kalau bentuk ayat mungkin tak berapa nak faham kan. Jadi cikgu akan tunjuk dalam pengiraan dari segi nombor lah. So kat sini kita ada 2, 4, 6, 8. So ini adalah sebutan yang pertama, sebutan yang kedua, sebutan yang ketiga, sebutan yang keempat. Kenapa dia buat huruf T? Sebab huruf T ni adalah dalam bahasa Inggeris, dia term maksudnya. So dalam bahasa Melayu kita kata dia sebutan lah. Term ni dalam bahasa Melayu dia sebutan. So kita ada sebutan 1, sebutan 2, sebutan 3 dan sebutan 4. Jadi apa yang dikatakan dengan menambah satu pemalar? So kita kena tahulah beza dia, beza sepunya dia sama. D sama dengan katakanlah cikgu T2 tolak T1, iaitu 4 tolak 2, jawapan dia 2. So kalau D yang kedua, cikgu buat T3 tolak T2 sama dengan 6 tolak 4. So jawapan 2 juga. Ini yang dikatakan menambahkan satu pemalar kepada sebutan sebelumnya. So kita punya pemalar itu adalah 2 lah sekarang. So apabila dia punya beza sepunya, D ni adalah beza sepunya. Apabila beza sepunya dia sama, kita katakan dia adalah suatu janjang aritmetik. Jelas tak? Jelas you. Jelas. Okey, seterusnya contoh 1. Tentukan sama ada jujukan berikut adalah janjang aritmetik atau bukan. So macam biasa kita kena cari dia punya beza sepunya. Okey. D tu adalah dia punya beza sepunya. Okey, so kita kira lah. D1 dia 35 tolak dengan 358 dapat negatif 8. So D yang kedua 342 tolak dengan 350 masih lagi dapat negatif 8. Jadi dia adalah janjang aritmetik. Sebab apa? Sebab dia punya beza sepunya sama. Okey, sama juga dengan B. Kita kira 2 tolak 2/3 dapat 4/3. 10/3 tolak 2 dapat 4/3. 5 tolak 10/3 dapat 5/3. Jadi dia juga adalah suatu janjang aritmetik kerana mempunyai beza sepunya yang sama. Seterusnya contoh 2. Sebuah auditorium mempunyai 15 buah kursi pada barisan yang pertama. So jujukan yang pertama dia 15. 19 kursi pada baris yang kedua, 19. 23 buah kursi pada baris yang ketiga dan seterusnya, 23. Dan seterusnya. Tentukan sama ada susunan kursi pada setiap baris mengikut janjang aritmetik atau bukan. Jadi kita buat macam biasa tadi, cari D yang pertama. 19 tolak 15 dapat 4. Lepas tu cari D yang kedua. 23 tolak 19 dapat 4. Disebabkan dia punya beza sepunya dia sama, jadi dia adalah suatu janjang aritmetik. Okay, jelas ah? Jelas you. Okay, seterusnya latih diri 5.1 ni macam biasalah. Okey, cuma kan macam ni kan. Tengok. Dah guna cert ataupun guna log. Itu mungkin dah tak tahu macam mana buat. So cikgu akan cuba tunjukkan contoh untuk buat soalan B. Jadi 5 punca kuasa 3, kita cari D yang pertama D1.
5 punca kuasa 3 tolak dengan 2 punca kuasa 3. So, awak boleh faktorkan punca kuasa 3 tu. So, jadi 5 tolak 2, jawapan dia 3 punca kuasa 3. Sama juga dengan D2 dia. 8 punca kuasa 3 tolak dengan 5 punca kuasa 3. So, kita faktorkan punca kuasa 3. Yang tinggal adalah 8 tolak 5. Jadi samalah jawapan dia 3 punca kuasa 3. So dia adalah suatu janjang aritmetik. Okay, kita tengok pula D Kita tengok log pula. Log macam agak susah kan. So kita buat log A2. Sekejap. D yang pertama. Disebabkan dia ada kuasa kat depan, kita tahu log ni boleh bawa ke hadapan kan. Hukum log sebelum ini. So dia akan jadi log 4 log A2. A2. Log A2 tolak log A2. So, 4 dia punya perkali dia sama. So, bermaksud perkali. Bukan perkali. Dia punya pemboleh ubah dia sama. Log A2 adalah pemboleh ubah dia. Jadi 4 macam kita anggap 4A tolak A. Macam itulah. Sebab dia punya pemboleh ubah dia sama. Jadi 4 tolak 1 dapatlah jawapan 3 log A2. Sama juga macam D yang kedua. 7 bawa pindah ke hadapan. So dia akan jadi 7 log A2 tolak 4 log A2. So jadi jawapan dia 7 tolak 4 jadi 3 log A2. So dia adalah janjang aritmetik sebab dia punya beza sepunya yang sama. Jelas tak? Jelas cikgu. Okey, so ini adalah seterusnya kita pergi menembikkan rumus sebutan ke N, Tn bagi janjang aritmetik. So formula. Kalau cikgu nak terangkan satu-satu macam mana penerbitan rumus ni mungkin agak lama lah kita punya kelas ni kan. Jadi cikgu ringkaskan sahaja. Formula bagi sebutan ke N. So macam ni kan. Contohlah kita ada sebutan kita 4, 8, 12, 16, macam tu. So sekarang cikgu nak sebutan ini, sebutan pertama, sebutan kedua, sebutan ketiga, sebutan keempat. So cikgu nak sebutan yang ke-10. Macam mana nak buat? Kenalah guna formula ini. Formulanya adalah Tn sama dengan A tambah N tolak 1 D. Jadi, dah terkeluar pula daripada garisan ni. N tolak 1 D. So jadi kita punya A adalah ni 4. A tu adalah sebutan yang pertama. Ini adalah sebutan pertama. Iaitu sama dengan T1 lah. A tu maksud dia sama dengan T1. N ni adalah kita punya yang sebutan yang ke berapa. D adalah kita punya beza sepunya. Jadi T10 A kita adalah 4 sebab sebutan pertama 4 tambah N tu adalah kat sini kan, ini kan N. So ini pun N jugalah. So bila kita nak T yang ke-10, jadi 10 tolak 1. D kita adalah 8 tolak 4 sama dengan 4. So 4. Jadi 4 tambah 9 dan 4 jawapan kita adalah 40. Macam tu cara kita nak guna untuk mencari sebutan yang ke N. Bila nampak je sebutan ini, kita tahu kita guna formula Tn. T apa tadi? T tu adalah term dalam bahasa Inggeris, sebutan dalam bahasa Melayu. Jelas tak? Jelas cikgu.
Okey, contoh kat sini, contoh 3, cari sebutan ke-15. Okey, kita nampak je sebutan, kita tahu dia adalah T. T yang ke berapa? T yang ke-15. Jadi kita kena carilah T yang ke-15 sama dengan formula yang tadi cikgu tulis kat atas. Tn sama dengan A tambah N tolak 1 D. Jadi T15 kita adalah, kita punya A adalah negatif 4. Tambah N tolak 1. Kita tahu kat sini N, ni N tolak 1. So kalau N kita 15, dia akan jadi 14 lah dekat sini. Cikgu malas nak buat yang tolak tu. Sebab kalau buat tolak nanti selalu akan ada salah lah bila nak buat. Jadi automatik bila awak nampak sini 15, kat sini akan jadi 14 lah. So dalam kurungan kita punya D adalah 2 tolak 4. So jawapannya adalah 6. So darab dengan 6. Jadi jawapannya adalah 80. Sama juga dengan soalan B. Soalan B, sebutan itu adalah T ke-24. Jadi soalan minta T yang ke-24. Sama dengan, kita masuk dalam formula A. A kita adalah sebutan yang pertama, negatif 16. Tambah kat sini 24, jadi kat sini akan jadi 23. Dalam kurungan, cari D dia, D sama dengan 5 tolak 6. So jawapan dia 11. Dapatlah jawapan 247. Faham? Faham cikgu. Ada soalan nak tanya sampai setakat ni? Kalau tak ada soalan, cikgu teruskan. Contoh 4 pula. Okey, sekarang dia dah terbalik pula soalan ni tanya. Dia kata dia beri suatu janjang aritmetik dengan sebutan pertama. Okey, kita keluarkan maklumat dia. A sama dengan negatif 6. Okey. Dia kata beza sukunya adalah 11. Okey, kita keluarkan. D sama dengan 11. Dan dia kata sebutan ke N. So kita tak tahu. N sebutan tu memang T. Dan dia kata sebutan ke N. So Tn lah, kita tak tahu berapa. Dia bagi tahu. Kita tak tahu N yang ke berapa. Dan dia bagi tahu Tn itu adalah nilai dia 126. Itu maklumat yang kita keluarkan daripada soalan lah. So soalan minta cari nilai N. So nak cari nilai N, kita masuk je dalam formula. Ingat formula kita tadi, Tn sama dengan A tambah N tolak 1 D. Jadi kita punya Tn tu kita dah tahu, Tn kita adalah 126. Jadi sama dengan A kita pun kita dah tahu, A kita adalah negatif 6. Tambah N tolak 1, N tu memang kita tak tahu. So kita kekalkan N tolak 1 lah. D kita dah dapat, D kita adalah 11. So kita pindahkan macam biasalah. Negatif 6 pindah ke sebelah, dia akan jadi 1, 3, 2 sama dengan N tolak 1, 11. So ini hubungannya darab. So 11 bawah 11 dia akan jadi bahagi. Jadi 1, 3, 2 bahagi dengan 11, dia akan dapat 11 sama dengan N 12. So N tolak 1, jadi tolak pindah sebelah, dia akan jadi N sama dengan 13. Faham tak? Faham cikgu. So bila awak nampak Faham, soalan cikgu. macam ni, awak kena keluarkan maklumat supaya senang awak nak jawab soalan. Macam cikgu buat ni lah. Cikgu garis sebutan pertama kita keluarkan A sama dengan T6, lepas tu beza sukunya kita keluarkan lagi. So sebutan ke N, so kita tahu dia adalah Tn. So untuk jawab soalan janjang, paling penting untuk awak mahir bab ini adalah keluarkan maklumat daripada soalan. Itu paling penting sekali. Supaya kita tahu macam mana nak jawab. Okay, so kalau faham, cikgu teruskan lagi ke contoh 5. Okay, contoh 5 Dalam satu pameran buku, ni jawapan ada kat bawah. So kejap lagi kita tengok jawapan, kita keluarkan maklumat dulu. Ataupun cikgu nak suruh lain lah baca. Cikgu nak suruh, tadi baca doa lelaki, perempuan pula. Cikgu nak sekejap Najwa Syafiah. Boleh on kamera. Boleh on mic tak?
Najwa Ya, cikgu. Syafiah. Okey. Baca soalan tu 1, 2, 3. Dalam satu pameran buku, Siti ingin menyusun buku-buku di bahagian hadapan ruang pameran. Dia menyusun buku itu secara meninggi dengan tebal buku pertama yang berada di bahagian paling bawah ialah 2 cm. Okey, Setiap sekejap, apa buku yang maksud ni? Kejap. Apa maksud bahagian paling bawah ialah 2 cm? Buku pertama, apa maksud dia tu? Apa ayat tu maksudkan? Simbol apa yang dia maksudkan sebenarnya? T1 cikgu. Ya, betul. A sama dengan 2. 2. Teruskan. Setiap buku yang seterusnya mempunyai ketebalan yang sama iaitu 1.5 cm. Okey, apa maksud dia? Ketebalan yang Um, sama 1.5 cm. Apa maksud dia tu? Beza dia. Dia punya nak cari D. Okey, D adalah 1.5. Sambung A. Cari jumlah ketebalan buku itu apabila Siti menyusun 16 buah buku. Okey, apa maksud dia? Soalan tu minta apa? T16. Betul. T yang ke-16. Sama dengan pemilih Tn sama dengan A tambah N tolak 1 D. Okey, teruskan. Macam mana nak buat? A dia berapa? A dia 2, Okey, tambah 15 15. dalam kurungan 1.5. Okey, jadi jawapan awak dapat 24.5. 24.5. Okey, bagus. B. Bilangan buku yang telah disusun apabila tinggi susunan buku ialah 30.5 cm. Apa yang dimasukkan dengan bilangan buku? Uh, Dapat tak jawab Najwa? Kalau tak dapat, cikgu panggil orang lain untuk membantu. tak cikgu. Lelaki pula tadi perempuan cikgu dah tanya. Cikgu nak Aiman, Wan Muhammad Aiman jawab. Apa maksud yang dimasukkan dengan bilangan buku? Hmm, 30.5 tu bagi dengan 1.5 ya je. Kan? Cikgu tanya soalan cikgu adalah apa maksud bilangan buku ni? Apa maksud bilangan buku? Tak tahu. Siapa boleh bantu kawan? Siapa boleh bantu kawan awak? Ada sesiapa yang tahu tak apa maksud bilangan buku? User yang track tu. Okey, Zul. Apa maksud bilangan buku? Dengan buku N. Bagus. Okey, teruskan Zul. Dia soalan Um, tanya dia berapa? Okey, teruskan. jadi kalau ikut rumus TN dia Kejap. Apa maksud dia tinggi susunan buku ialah 30.5 ni maksud dia apa? tu TN. Bagus. Tn sama dengan TN sama dengan 30.5. okey, terus masukkan dalam formula Zul. 30.5 sama dengan 2 tambah N tolak 1 Untuk satu uh, dengan 1.5. okey, bagus. Okay, Pindahkan. sekejap. Lepas tu Pindahkan 2 dulu. Dia dapat berapa? 28.5. 8.5 sama dengan N tolak 1 darab 1.5. Okey, so ini hubungan darab bawa sebelah jadi? Bahagi So 28.5 bagi 1.5 berapa? 19. 19. Okey. Jadi N sama dengan 18. 20. 20. Okey, bagus Zul dengan Najwa. Yang lain macam mana, faham tak? Jelas? Faham.
Faham dulu. So soalan janjang kan dia bukan tanya macam kat atas ni tau yang macam senang macam ni. Kebanyakan soalan janjang adalah bercorak begini. Yang dia berkaitan dengan kehidupan seharian. Jadi bila sebab tu cikgu tekankan betul-betul apa maksud benda ni, apa maksud A, apa maksud D. Supaya awak bila awak baca tu awak kena pasti dulu. Apa benda yang soalan ni nak. Jelas tak? So bila awak dah nampak kat sini, awak tahu tak apa maksud A, apa maksud D. Bila baca soalan tu kena baca betul. Kena pasti dia huruf A ke, dia huruf D ke, dia TN ke. So setakat ini dapat dah kena pasti apa itu TN, apa itu A, apa itu D. Ada masalah nak tanya? So N tu dia memang bilangan ya. N itu adalah bilangan. Tapi kita tak tahu yang berapa. So bila soalan kata bilangan je kita tahu dia soalan nak minta N sebenarnya. Okey, faham? Faham Ibu? Okey, kalau tak ada soalan tanya ni sama 24/5 dengan 20. Okey, ini adalah latihan dekat buku teks. Okey, cikgu nak tanya soalan nombor 2. Tadi lelaki dah jawab kan? Sekarang cikgu nak tanya perempuan pula. Cikgu nak tanya Izati. Izati boleh buka tak mic? Ya cikgu. Okey, baca soalan dan keluarkan maklumat dia. Encik Muiz mula bekerja di sebuah syarikat pada 1 bulan tertentu. Gaji tahunan yang ditawarkan pada tahun pertama ialah 36,000. Okey, sekejap. Apa maksud gaji tahunan pada tahun yang pertama? A. Okey, sama dengan 36,000. Okey, sambung. Dan kenaikan gaji untuk tahun seterusnya ialah RM1,000. Apa maksud dia? Maksudnya apa? D ya cikgu. Okey, betul. D sama dengan 1,000. Teruskan. Hitung bilangan tahun Encik Muiz perlu bekerja supaya dia memperoleh 2 kali ganda gaji tahun pertama. Okey, apa yang awak faham dengan bilangan tahun? Soalan minta apa sebenarnya? Minta N. Okey, bagus. Soalan minta N Okey. Apa maksud dia 2 kali ganda gaji tahun yang pertama? Kita ada A, kita ada D, kita ada TN, kita ada N. Okey, mana satu A, D, TN, N? Mana satu yang dimasukkan dengan soalan? TN. TN. Dia dah bagi TN. TN kita berapa tu soalan bagi? Dua kali ganda gaji tahun yang pertama. Berapa TN awak sebenarnya? 72,000. Bagus. 72,000. Okey, baru kita boleh masukkan ke dalam formula. Ingat formula kita adalah TN sama dengan A tambah N tolak 1 D. Okey, masukkan dalam formula. TN tu berapa? TN 72,000 sama dengan Bagus. Sama dengan A kita 36,000. okey, bagus. Tambah N 1. okey, D kita berapa? Darab 1,000. Okey. Lepas tu ini pindah ke sini dia jadi 36,000 36,000 sama dengan N tolak 1 darab 1,000. okey, so 1,000 pindah sebelah dia jadi 35,000. 35. Ini hubungan darab Izati. Darab 36,000. 36 ni hubungannya darab. So bawa sebelah 1,000 tu bawa sebelah jadi apa? 36. Okey, bahagi jadi bahagi. So N tolak 1 jadi N sama dengan 37.
Tolak bina sebelah jadi tambah. Okey, terima kasih Zati. Bagus. Cikgu panggil orang seterusnya. Cikgu nak panggil lelaki pula. Cikgu nak Zarif jawab. Zarif boleh on tak mic? Cikgu, Okey, Zarif. 2B Zarif. Baca Zarif. kenaikan gaji tahunannya jika gajinya pada tahun ke-6 ialah 43,500. Apa maksud dia kenaikan gaji tahunan pada tahun yang ke-6? So sekarang tengok kenaikan gaji untuk tahun seterusnya itu adalah dimasukkan dengan D. Sekarang ni bila soalan minta kenaikan gaji tahunannya, so apa maksud dia tu? Soalan tanya apa sebenarnya? A ke, D ke, TN ke, N? Kalau gajinya pada tahun ke-6 tu maksud dia? D je. Tahun pertama apa? Apa tak dengar? D. Apa benda yang D? Yang D ke A ke B? Yang A ke B masukkan D tu. Yang A tu D. Okey, bagus. So maknanya D tu kita tak tahu berapa. Okey, gajinya pada tahun yang ke-6 apa maksud dia? A dah ada, D dah ada, N ke TN? Yang gaji pada tahun yang ke-6 tu. TN. TN ke? Dia dah bagi tahu tahun ke-6. So dia sebenarnya adalah T6. Oh, Sama dengan dia dah bagi 43,500. Okey, jelas tak Ikhwan? jelas cikgu. Okey, so masukkan dalam formula, teruskan, kita dah ada T6. So kita masukkan dulu sini. Jadi 43,500 sama dengan A kita berapa? 36,000. Okey, 36,000 tambah N tolak 1 berapa? Ni kan ni N awak. Jadi N tolak 1 berapa? 5. Okey, 5. D kita tak tahu kan sebab ni. Kita nak cari pula. Okey, ni tambah kan. Bina sebelah jadi. Tolak. Okey, tolak. So 43,500 tolak dengan 36,000. Awak dapat 7,500. So sama dengan 5D. 5 dengan D ni hubungan tetap. Jadi 5 pindah sebelah dia akan jadi apa? Kuat? Bahagi. Okey, bahagi dengan 5. So dapat jawapan D yang adalah sama dengan 1,500. Okey, bagus. Yang lain macam mana? Faham macam mana nak kenal pasti? Huruf A ke, huruf D ke, huruf N ke, huruf N ke dalam suatu soalan. Jelas tak? Jelas cikgu. Okey. Okey, Zarif bagus. Yang lain macam mana soalan? Ada soalan nak tanya? Okey, kalau tak ada soalan cikgu teruskan. Okey, kita ada rumus hasil tambah
N sebutan pertama Sn bagi janjang aritmetik. Okey. Sebutan ke N bagi suatu janjang aritmetik boleh diperoleh menggunakan rumus hasil tambah N sebutan yang pertama. Okey. Hasil tambah N sebutan pertama dipanggil Sn. Apa itu S sebenarnya? S itu adalah sum. Sum tu bahasa Inggeris kan? Tu dia jadi S tu. So dalam bahasa Melayu sum ni adalah hasil tambah. Okey. So sebab tu kita bagi huruf S. Sn sama dengan berapa. Okey. Misalnya untuk mencari sebutan ke-10 dalam suatu janjang aritmetik, hasil tambah 10 sebutan pertama perlu ditolak dengan hasil tambah 9 sebutan yang pertama. Secara amnya kita ada Tn sama dengan Sn tolak Sn tolak 1. Okey, maksudnya macam ni tau. Okey, kalau awak ada 10 kan tadi. So cikgu buat ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, apa yang maksud dengan tambah? So apabila awak tambah daripada 1 sehingga 10 ni, kita panggil S10. Kita tambah 1, tambah 2, tambah 3, tambah 4, tambah 5. Semua sekali apabila ditambahkan dia menjadi S10. So untuk mencari sebutan ke-10, kita boleh buat S10 tolak dengan S yang 9. Ni S9 awak. Jadi apabila S10 tolak S9, kita dapatlah sebutan yang ke-10. Jelas tak? Cara lain untuk dapatkan sebutan ke N. So kalau macam kita nak dapatkan, katakanlah kita nak dapatkan T5 kan. T5 kita boleh buat S5 tolak S4. So kita akan dapatlah sebutan yang keempat. Itu adalah formula lain selain daripada yang kita belajar tadi. Tn sama dengan A tambah N tolak 1 D. Jelas tak? Jelas cikgu. Okey. Lepas tu yang ini macam mana pula formula ini diterbitkan? Okey. So formula Sn adalah sebenarnya daripada pertambahan semua sekali. So inilah formula ini diwujudkan, jadi dapat inilah. So macam mana formula ni dapat yang ini? Kita gantikan formula Sn sama dengan nampak tak? Sekejap N per 2 dalam kurungan, kat sini ada 2A kan? So cikgu boleh ubah jadi A tambah N tolak 1 D. So nampak tak? A tambah N tolak 1 D ni adalah sama maksud dengan Tn. So tu yang dia jadi N per 2 A tambah Tn. So Tn ni adalah sebutan yang terakhir sekali. Boleh dijadikan huruf L. L ni adalah sebutan yang terakhir. So mungkin dekat sini tak berapa nampak. Jadi kita teruskan ke contoh seterusnya. Okey, dia kata kat sini, diberi satu janjang aritmetik. Bila dia bagi soalan, pastikan awak keluarkan maklumat dulu. Okey, nak keluarkan maklumat, kita dah tahu 4 ini adalah A. A tu adalah 4. Lepas tu kita keluarkan D kita, D sama dengan 7 tolak 4. 7 tolak 4 jadi jawapannya 3. Okey. Lepas tu kita kata A, cari hasil tambah 35 sebutan pertama. Kita dah tahu hasil tambah dia adalah S, sum. So, dia kata S yang ke-35. Itu maksud dia lah. So, A, soalan A pula. S35 sama dengan, masuklah formula tadi Sn sama dengan N per 2 dalam kurungan 2A tambah N tolak 1 D. Kita ganti je masuk dalam formula kita ni. So N kita adalah ni 35 bahagi 2 dalam kurungan 2 darab 4 tambah 35 N tolak 1 kan. Jadi terus je tolak 35 tolak 1 dapat 34 dalam kurungan 3.
So dapatlah jawapan dia adalah 1925 bila kita tekan kalkulator. Jelas tak? Sudah ya. Okay. So kat sini soalan B minta hasil tambah N sebutan pertama. So hasil tambah itu adalah S. So kita punya N adalah N juga. Jadi kita buatlah macam biasa. B S N sama dengan masuk balik kita punya N kita tak tahu kan. Nah, kita masuk kat sini N tak tahu jadi N per 2 lah. Dalam kurungan A kita tahu 2 darab. Nantikan A kat sini. Jadi 2 darab A kita adalah 4 tambah N pun kita tak tahu jadi N tolak 1. D kita tahu D kita adalah 3. So kita ringkaskanlah dia ni. Kita ringkaskan N 2 dan kurungan 8 tambah 3N tolak 3. So dapatlah N per 2 dalam kurungan 8 tolak 3, 5 tambah 3N. So inilah kita punya hasil tambah N sebutan pertama. Okay, jelas tak? Ada soalan nak tanya? Faham? Cikgu, yang soalan A tadi, 3 tu gantikan apa? Gantikan D. Ni D kan 3. Faham tak? Faham cikgu, faham. Okey, ada soalan lagi kat sini? Sebelum cikgu teruskan? Ya, kalau tak ada cikgu teruskan lagi contoh 7 pula. Okey, contoh 7. Okey. Hasil tambah. Okey, hasil tambah kita dah dapat kat sini. Hasil tambah 10 sebutan pertama. So hasil tambah kita tahu hasil tambah adalah S. 10 S10 lah. Dia kata satu matematik adalah 230. So kita tahu S10 kita adalah 230. Dan hasil tambah 10 sebutan yang berikutnya ialah 630. So maksudnya 10 lagi seterusnya adalah 630. Jadi itu adalah S10 tambah dengan S20 kita tak tahu berapa tapi S20 ni kita tahu S20 dia kan 10 sebutan berikutnya jadi bermakna sekejap cikgu bagi awak nampak nanti awak tak nampak pula cikgu terang 4, 5 T1, T2, T3. Ni awak tak perlu buat tau. Cikgu buat ni nak bagi awak nampak jelas. Kalau tidak awak tak faham apa yang soalan cakap. T10, T11, T12, T13, T14, T15, T16, T17, T18, T19, T20. Okey. So T10 daripada sini sehingga ke sini dia adalah 230. So sekarang dia kata hasil tambah 10 sebutan berikutnya ialah 630. So dari sini sehingga ke dari sini 10 sebutan berikutnya 10 sebutan berikutnya. So dari sini sehingga ke sini dia adalah 630. Itu jelas tak? Jelas juga. Okay, so jadi untuk kita dapatkan dia kata cari sebutan pertama dan beza sepunya. Jadi kita dah tahu yang pertama ni adalah S10. So kita boleh masukkan formula dia dulu. Masuk dalam formula apa? Sn sama dengan N per 2 kurungan 2A tambah N tolak 1 D. Okay, itu adalah formula dia.
Jadi cikgu masukkan je lah. Jadi 10 bahagi 2 dalam kurungan 2A yang tak tahu tambah 10 tolak 1 jadi 9D. Sama dengan 230. So cikgu, sekejap cikgu kecilkan dia punya tulisan ni. Okay. So jadi cikgu kecilkan lagi benda ni. 10 bahagi 2, 5. So 5 bahagi 2, 30 jadi 46. Sama dengan 2A tambah 9D. Okay, so dapat di macam ni lah. Biarkan ni adalah persamaan yang pertama. Okay, kemudian kita cuma boleh tahu sebab SN ni adalah daripada sini sehingga ke hujung sekali tau. Itu maksud N, SN tu. SN tu dia adalah daripada yang pertama sehingga ke hujung sekali. So cikgu cuma tahu yang S1 sehingga S10 dengan T1 sehingga T10 adalah 230 dan T11 sehingga ke T20 adalah 630. So, cikgu boleh buat formula S20 sama dengan 230 tambah dengan 630. Kenapa cikgu guna S20? Sebab SN tu adalah daripada yang sebutan yang pertama. Jelas tak? Faham. Faham So, kita tahu masih lagi kena masuk dalam formula jadi 20 bahagi 2 dalam kurungan 2. A tak tahu tambah 20 tolak 1 jadi 19D sama dengan 230 tambah dengan 630 dia jadi 860. So, cikgu kecilkan dia. 20 bagi 10 adalah 20 bagi 2 adalah 10. So pindah sebelah dia akan jadi 86 lah. So cikgu punya persamaan adalah 2A tambah 19D sama dengan 86. Sampai sini faham? Faham. Okay. So jadi cikgu nak nampak cikgu nak buat dah penghapusan kat sini. Nombor 1 dengan nombor 2 tu. So 2A tambah 9D sama dengan 46. Cikgu letak kat bawah dia tambah 19D sama dengan 86. So cikgu buat tolak. Jadi 2A dengan 2A dah tak ada, dah terhapus. Jadi negatif 10D. 9 tolak 19 jadi negatif 10D sama dengan negatif 40. Jadi D cikgu dapat 4. Jelas tak? Jelas. Okey, kemudian dah dapat D4, boleh masukkan lah. D tu masuk dalam persamaan yang pertama. Kalau nak masuk persamaan pertama ke persamaan kedua ke sama je. So 2A tambah 9 darab 4 sama dengan 46. So 2A tambah 36 sama dengan 46. Jadi 2A sama dengan 10, A sama dengan 5. Okey, faham? Faham cikgu? Faham. Okay, kalau faham, cikgu teruskan ke bawah. Ada 20 minit lagi. Contoh yang ke-8, cikgu nak last kali confirm sikit je macam ni. Zarif kan last kali tadi. So, cikgu nak tanya perempuan pula. Cikgu nak Huda. Boleh Huda? Huda? Dah tak ada? Cikgu. Ada. Cuba baca Huda. Cikgu, saya tak faham. Dah boleh mana satu? Kat mana tahu yang kat atas ni sini? Yang tadi tu. Okey, tak faham yang mana satu? Okey. Tak faham yang mana satu? Yang
kejap cikgu ulang balik kat sini. Dia kata hasil tambah. Okey, kita tahu hasil tambah tu adalah S kan? So S lah cikgu buat. Lepas tu dia kata 10 tu cikgu buat S 10. Dia kata hasil tambah 10 bermaksud S 10 bagi satu janjang aritmetik adalah 230. Tu yang cikgu samakan dengan 230. Kat sini faham tak? Mudah. Faham. Okey, lepas tu dia kata hasil tambah 10 sebutan yang berikutnya. So yang tu cikgu buat T1 sehingga yang ke T20 ni. Supaya awak nampak benda tu. Okey, kita dah tahu tadi daripada T yang pertama, ya. Daripada T yang pertama sehingga T yang ke-10 nilainya adalah 230. Lepas tu hasil tambah sebutan berikutnya. Bermakna daripada T yang ke-11 sehingga T yang ke-20 nilainya adalah 630. Sebab dia bagi tahu kat sini kan 630. Yang tu jelas? Jelas cikgu. Okey. Kemudian awak dah faham kat situ. Jadi kita keluarkan maklumat. Kita dah tahu S10 tadi adalah 230. Dan kat sini adalah 230. Ini adalah 630. Jadi bermakna S, N daripada sini sehingga ke sini dia adalah S yang ke-20. S20 lah kat sini. Sebab SN tu adalah daripada sebutan yang pertama tau. Okay, jadi 230 tambah 630. Kat situ faham? Faham cikgu. Okay, so ini cikgu masuk je dalam formula dia kan ni N per 2 kan. Formula N per 2. So N kita adalah 10, jadi 10 bagi 2 dalam kurungan 2A kita tak tahu, 9D kita tak tahu. So dia jadi 2A tambah 9D. Kenapa 9? Sebab 10 tolak 1. So dapatlah formula kita punya persamaan macam ni. Jelas? Guna formula ni. Sudah. Ni. Sn sama dengan N per 2 dalam kurungan 2A tambah N tolak 1D. Nanti je masuk N kita 10 kan tadi. 10 bagi 2 dalam kurungan 2A tambah 9D. Jelas tak? Jelas. Okay. So sama lah. 90 ni pun kita masukkan juga. Dah dapat dua persamaan, kita buat persamaan kaedah penghapusan, persamaan serentak kaedah penghapusan. Lepas tu dapatlah jawapan A dengan B. Jelas? Yang penting adalah kita kena keluarkan maklumat. Itu paling penting dalam yang ni. Boleh sudah? Boleh cikgu. Okay, so kalau seterusnya awak baca, cikgu nak keluarkan maklumat sahaja. Okay, baca. Sekumpulan lebah mula membuat satu sarang lebah yang baru. 2 lubang heksagon dibuat pada hari pertama, 5 lubang heksagon pada hari kedua, 8 lubang heksagon pada hari ketiga dan seterusnya sehingga sarang lebah itu siap sepenuhnya. Hitung jumlah lubang heksagon pada hari ke-12. Hitung bit. Kita masuk 2 lubang heksagon ni. Masuk dia. T1. A lah kan? Ini sama dengan A. 2. Okey, teruskan. Lima lubang heksagon pada hari kedua, 8 lubang heksagon pada hari ketiga. So maksudnya dia jadi macam ni lah. 2, 5, 8. Betul tak? Betul cikgu. Okay, so D dia berapa? D. 3. Okay, D dia 3. So A dia jumlah apa maksud jumlah? Jumlah S.
Betul. So S, apa maksud dia jumlah lubang hexagon pada hari ke-12? Soalan minta apa? S12. Bagus. So soalan ni dia minta S12. So kita masuk je lah dalam formula. Okay? Faham? Faham. Okay, B pula apa maksud dia? Apa maksud dengan bilangan? Apa yang dimasukkan dengan bilangan? N. Soalan minta N. Okay, sambung. Hari jika lebih daripada 1000 lubang hexagon telah dibuat. So bila dia buat kerja hari-hari, total semua hexagon kat situ adalah 1000. So apa benda 1000 ni? A ke B ke N ke N ke SN ke yang mana satu? TN. TN bukan. Awak dengar sekali lagi kata. Dia bekerja hari-hari dan akhirnya semua kat situ ada 1000 lubang hexagon telah dibuat. SN. SN lah. Faham tak? Okay. Sebab dia SN ni daripada sebutan pertama sehingga sebutan yang sampai sebutan yang telah dibuat ni lah. So jadi ada 1000. So ni kita masukkan dalam rumus, jika itu masuk dalam rumus, jadi kita boleh dapatlah berapa nilai N dia. Boleh? So ini sebab kita masuk pun dah suntuk dah 9.25. Jadi cikgu habiskan kelas dekat sini. Terima kasih Huda. Tolong balik tutup balik kelas. Sebelum tutup tu cikgu nak bagi tahu tolong buat muka surat. Try lah, mesti kena try. Lepas kelas nanti saya dalam ni tolong try buat muka surat 98 sehingga muka surat 101. Mesti kena try. Tidak nanti lupa. Besok cikgu akan tanya. Okey. Kita balik adik. Terima kasih adik. Tolong. Kita tutup kelas kita dengan tasbih marah surah tahu.